Okay. Alhamdulillah. So kalau suara saya clear, kalau video clear, boleh type satu tak dekat ruang komen tu. Okay, semua okay ke? Semua clear? Ya, Dr. Rahama, saya tertidur petang tadi. Okey, tak apa ya. Semua orang tertidur petang tadi. Jangan risau. Okey, so clear Okey. So thank you Ijan, thank you Cikgu Rodia. Okey, selamat datang semua. Ramai ada dekat sini Nak sebut nama siapa ada sini? Mas Wati, Nani ada, Cikgu Muhaini, Nur Hanim, Kak Anim ada. Selamat Raya Kak Anim. Ustazah Yati ada. Syuhada daripada Penang ada. Kak Ayah, Kak Sadiah. Ya Allah, miss you Kak Ayah. Miss your cooking. Okey, Kak Sadiah ada. Chef Khairul Ramzi pun ada. Subhanallah, orang hebat-hebat ni. Okey, Ijan ada. Galaxy A02 ni siapa ni? Tak ada nama So tak boleh nak serulah nama anda sebab tak ada nama ni. Okay, so insyaAllah actually malam ni saya tak nak guna banyak masa sebab kita ada 3 orang speaker. Dan saya akan introduce setiap satu speaker sebelum saya jemput. Dan saya terus mula insyaAllah siapa yang masuk lewat nanti dia akan miss sebab speaker pertama ni adalah somebody yang dah lama dah saya nak grab dia untuk bagi talk sebenarnya. So siapa yang miss speaker pertama ni, kerugian yang amat besar. Okay. So saya nak introduce Dr. Rahama. Dr. Rahama sebenarnya kawan daripada sejak kecil lagi. Sekarang ni pun dia kecil ni. Kawan saya daripada sekolah menengah lagi. Dan saya nak anda dengar dengan baik Dr. Rahama sebab beliau akan sentuh tentang beberapa common diseases, penyakit-penyakit yang common, ataupun mungkin lepas ni anda boleh tanya beberapa soalan dengan Dr. Rahama. Penyakit-penyakit yang common yang berkaitan dengan HD, pemakanan dan sebagainya. So Dr. Rahama seorang yang berkelulusan yang jauh lebih tinggi dari saya. Saya belajar banyak daripada Dr. Rahama sebenarnya. Dan saya nak anda dengar betul-betul, catat nota. Kalau ada soalan terus tanya. Sama ada you all boleh type dekat chat box. Saya minta anda type dalam chat box dulu sebab kita nak save masa Sebab kalau you on mic, saya tanya dengan mic takut nanti lambat. So chat box type, nanti Dr. Rahama akan jawab. So saya terus serahkan pada Dr. Rahama. Dan insyaAllah kita kalau boleh spend masa about 20-30 minutes lah. Paling lama campur QA 30 minutes. And then kita akan jemput second and third speaker. Okay, silakan Dr. Rahama. Okay Ma, saya allow share screen. Okay. Okay, saya tengok. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua boleh nampak ke skrin saya? Boleh kan? Okay, boleh? Okay, alright. Okay, Alhamdulillah. Akhirnya saya dapatlah bersama dengan sahabat-sahabat semua dalam Zoom meeting ni lah. Okay. Macam Dr. Arifah katalah lama dah dia berharap saya bagi presentation ini, tapi sebab kekalan masa kan. Okay, dia beritahu saya present common diseases dengan hormon diet dan dia bagi masa saya 30 minit, 20-30 minit. So saya rasa kalau macam tu saya boleh bagi tajuk je lah. Okay, sebab banyak penyakit yang kita boleh linkkan kaitkan dengan hormone disease ni. Jadi saya telah decide untuk pilih satu tajuk lah, iaitu hypertension and anti-inflammatory diet. Anti-inflammatory diet ni hormone diet lah yang kita buat tu. Okay, kenapa saya pilih hypertension? Okay, dia satu dah tadi bahasa saya pilih penyakit yang
berkait dengan hormon diet. Dan yang kedua yang dia kata yang ada macam common lah dekat musim-musim perayaan macam ni, festive season. Okay. So saya telah pilih hypertension lah, tekanan darah tinggi. Okay. So before saya go further, okay, saya boleh tak, siapa boleh tak bagi tahu saya kenapa agak-agak lah penyakit hypertension ni, tekanan darah tinggi ni, dia macam lebih common lagi dekat musim-musim perayaan macam ni. Siapa nak teka? Before saya proceed lah. Apa kaitannya hypertension, tekanan darah tinggi dan musim perayaan? Okay. Saya tengok dekat chat ya, siapa nak jawab? sorry. Ada tak orang nak cuba jawab? Okay, you all boleh jawab. Cepat Dr. Rahman. Dia baik sangat orangnya. Okay, cuba jawab. Ada tak? Makanan yang berlemak tinggi. Okey, Siti Suryana, makanan yang berlemak tinggi. Okey, betul. Sebab musim perayaan ni kita banyak makan macam-macam kan. So that's why itu salah satu sebab yang boleh menyebabkan tekanan darah kita naik. Okey, betul. Lagi? Siapa nak jawab lagi? Okey, saya bagi masa sekejap je lah sebab kita pun kesuntukan masa. Okey, satu lagi, stres. Stres musim perayaan ni. Kalau sekarang ni stres sebab PKP kan. Tak boleh jumpa mak, tak boleh jumpa ayah, tak boleh jumpa adik-beradik kita semua. Sekarang kita stres waktu PKP ni, ada stres je lah. Waktu tak PKP dulu pun stres juga. Stres apa? Stres jalan jam. Nak balik kampung daripada biasa 4 jam jadi 12 jam. So itu pun menaikkan tekanan darah tinggi juga. Lepas tu biasanya saya kalau selepas musim perayaan macam ni, biasanya saya akan dapat ramai bila masing-masing dah balik ke rumah masing-masing kan. Biasanya mak-mak, ayah-ayah yang duduk kat kampung ni pergi klinik, stres, sedih. Sebab apa? Sebab anak-anak semua dah pergi, tinggalkan diorang. So tekanan darah pun naik, stres, banyak berfikir, sedih. Itulah hypertension, tekanan darah tinggi. Jadi hypertension ni dia sangat related dengan emosi kita. Jadi saya sendiri, itu sebab pertama lah saya pilih hypertension ni, topik tekanan darah tinggi untuk presentation hari ni. Dan yang kedua, kita tahu saya sendiri bila saya buat coaching hormon diet ni, saya dapati ramai, kalau saya nak kata almost 100% pun boleh, pesakit-pesakit atau kawan-kawan saya ataupun even doctors yang saya kenal yang kita amalkan hormon diet ni, dia boleh reverse hypertension dia tu, ada yang boleh berhenti ubat. So baru 2 days ago ataupun 3 hari lepas lah, ada seorang datang klinik saya, dia buat hormon diet lah. Dia tunjuk dia punya reading kat saya dan saya rasa, ya Allah, Alhamdulillah, cantik reading dia. Dia dah makan ubat darah tinggi bertahun-tahun jugalah. So dia kata, saya happy sangat doktor. Dia kata sebab saya dah tak payah makan ubat. Sebab memang reading dia memang bagus. Saya dah tak payah makan ubat, dia cakap. Dia kata saya dah boleh lepas lah daripada side effect ubat tu kan. Saya kata bukan itu sahaja, bukan sahaja kita boleh melepaskan diri kita, kita tak terdedah kepada side effect ubat. Dia lebih daripada itu. Maksudnya daripada ada hypertension, ada tekanan darah tinggi, jadi tak ada. So how amazing that is. It's very good kan? Memang orang katalah, kalau bagi saya lah kan, kalau daripada you ada penyakit darah tinggi and then tiba-tiba tak ada, boleh kata boleh buat pulut kuning lah. Bersyukur sangat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang dah tak ada penyakit hypertension ni, tekanan darah tinggi. Kenapa saya kata macam tu? So saya go through my presentation lah. Kenapa bagi saya seronok sangat apabila kaum tak ada lah penyakit darah tinggi tu. Alright. So darah tinggi ni kita boleh bahagikan dia kepada low, normal and high. Dia rendah, normal dan tekanan darah yang tinggi. Ada juga kadang-kadang tu patient pergi klinik saya,
Bila saya cek tekanan darah dia, dia kata, kenapa tinggi doktor? Dia kata, hari tu saya pergi klinik, doktor bagi tahu saya darah saya rendah. Dia suruh makan bayam, dia suruh makan brokoli. Tahu tak kenapa? Siapa boleh jawab soalan tu? Kenapa dia cakap macam tu? Ni ada jawapan yang chat tu tak cukup duit. Rehat, stres dia betul tak cukup duit. Kenapa ada orang cakap macam tu? Dia confused kat mana? Bila saya kata tekanan darah dia tinggi, dia kata, doktor, saya kata, okey, ni puan ni ada darah tinggi, saya cakap macam tu. Dia kata, kenapa hari tu saya pergi klinik, doktor kata darah saya rendah. Kena makan brokoli, kena makan bayam. Okay, saya rasa you all tahu jawapan dia kan. Okay, beza dia, kalau yang kena makan brokoli, bayam tu, darah yang dimaksudkan ialah hemoglobin, sel darah merah. Sel darah merah rendah. Tetapi kalau tekanan darah ni, blood pressure, tekanan darah tinggi ni ialah penyakit dalam salur darah kita tu, tekanan darah tu tinggi. Itu perbezaan dia, so dia tak sama. Nanti confuse pula. Pergi klinik ni doktor cakap darah tinggi. Pergi klinik ni doktor cakap darah rendah. Pergi hospital doktor cakap lain pula. Sebenarnya dia dua benda yang berbeza. So I hope kat sini semua faham lah benda tu . Okay. So kalau kita kategorikan secara kasar lah ni kan, normal tekanan darah kita, okay, before that saya nak bagi tahu tekanan darah ni dia ada systolic dan diastolic. Yang atas dan yang bawah, okey. Yang atas tu dia macam ni, bila sistolik tu maksudnya waktu jantung kita pump darah. Dia pump. Itu sistolik lah, tekanan darah kita waktu jantung pump darah. Diastolic ialah waktu dia relax. So jantung kita ni dia pump darah, dia relax. Dia pump darah, dia relax macam tu. Okey. So sistolik ialah tekanan waktu dia pump darah. Diastolic waktu dia relax. So sistolik ni biasanya 1 second, dia relax 2 seconds. Sebab tu tekanan darah ni sebenarnya yang bawah ni lebih penting lagi. Tapi yang atas pun penting juga. So secara kasarnya kita ada normal, which is less than 120. Yang ni less than 80. Yang ni dah elevated sikit lah. 129 ni kira elevated sikit. Tapi kalau masuk dah 140, 90 persistently, okay, biasanya dah kena start ubat lah. Okay, tekanan darah ni dia selalu berubah berubah bergantung kepada emosi. That's what salah satu dia lah. Kadang-kadang kalau macam patient pergi klinik lama kena tunggu doktor, naik jugalah tekanan darah dia. So kita masuk dalam bilik doktor, kita check, tinggi, okay, relax kejap. Ataupun ada benda yang dia nak marah ke apa ke kan, masuk bilik doktor. Ataupun nervous, yes, nervous satu lagi menyebabkan tekanan darah tu jadi tinggi. Jadi selalunya dengan satu reading, satu bacaan, kita tak akan start ubat tau. Macam kalau saya, katakanlah saya dah biasa follow up seseorang ni, biasanya tekanan darah dia okey. Okey, sekali dia pergi check, saya dapat dia tinggi lah lebih daripada 140-90. Kita suruh dia relax kejap, check balik pun tinggi juga. Biasanya saya akan suruh dia check selang sehari, datang klinik selang sehari selama 2 minggu. Okay, so saya akan tengok pattern dia macam mana. Kalau yang ada BP monitoring kat rumah, boleh juga kita suruh dia monitor kat rumah untuk tengok macam mana keadaan BP dia. So lepas tu datang review. Okay, tapi saya prefer lagi buat kat klinik lah sebab kat rumah tu kita tak tahu reliable ke tak. Okay. Alright, so definition dia untuk hypertension ni, sekejap ya. Sikit. Okay, persistent more than 80 untuk yang atas, yang bawah more than 20. Okay, kalau kita tengok 1 billion people have hypertension. Worldwide ni 1 billion, bayangkan. Lepas tu hypertension ni dia ada direct relationship dengan cardiovascular disease, sakit jantung. Dia ada direct relationship. Sebab tu saya kata kalau siapa yang ada hypertension, ada tekanan darah tinggi, tiba-tiba tak ada lepas buat hormon diet, boleh buat pulut kuning, bersyukur. Macam tu. Bukan boleh buat pulut kuning lah. Itu orang kata istilah kita. Sujud syukur lah sepatutnya kan. Bukan buat pulut kuning tu. Yang utamanya sujud syukur. Sebab dia related, direct relationship dengan penyakit jantung, sakit-sakit kardiovaskular. Okay? Okay, inilah yang kita check. Ini systolic, ini diastolic. Ada tulis kat sini kan. Yang ni pulse, nadi. Okay? Saya nampak ada 2 chat. Kejap saya check ya apa dia tulis.
Yes, betul. Memanglah betul Dr. Adibah yang jawab. BP blood pressure, HB hemoglobin. Okay. Right. Okay, lepas tu okay. Hypertension ni, tekanan darah ni, kita ada secara kasarnya kita ada dua lah, primary and secondary. Kat sini saya tak nak bercakap dengan detail lah primary secondary tu. Dia biasanya primary ni lebih common lah, yang mana tekanan darah tu terjadi disebabkan masalah dalam salur darah tu sendiri. Okay, bukan secondary. Okay, kalau secondary tu dia ada faktor-faktor lain yang menyebabkan dia dapat darah tinggi. Okay, dia sebenarnya dalam population kita ni lebih ramai yang dapat primary hypertension lah, yang disebabkan secondary ni cuma 5 to 10% sahaja. Okay. Okay, tengok ni kan salur darah kita. Okay, so this is normal. Kalau salur darah kita luas, cantik, besar macam ni, normal lah tekanan darah kita. Yang ni bila dia dah start menyempit, kita dapat pre-hypertension. Lepas tu kita dapat hypertension. Okay, saya rasa semua orang faham kan ni apa? Dia punya relation ni macam mana. Dia apabila dalam satu-satu salur, apabila dia makin sempit, maksudnya tekanan makin tinggi. Okay, sama macam kalau kita, contoh kita nak siram bunga kita kan, kita guna wayar getah tu. Dekat ujung dia kita jadikan dia sempit. Sebab apa? Kita macam letak jari kita, jadikan dia sempit, dia pun memancut. Okay, bila dia sempit dalam satu-satu saluran, tekanan menjadi tinggi. Itu saiz lah. So kita akan dapat hypertension apabila salur darah tu sempit. Macam ni. So apa yang menyebabkan dia jadi macam ni? Okay. Alright. Dan satu lagi, hypertensive ni, selain daripada primary, secondary tadi, dia pun ada hypertensive emergency. Yang kita kata bila patient datang macam ni is emergency. Kalau doktor dekat A&E, dekat kecemasan, kena attend to this patient step. Terus kena attend sebab kalau dia ada BP yang melebihi ni 180, 120. Macam saya kalau saya tengok kat klinik pun saya kena cepat-cepat bagi ubat and then refer pesakit lah. Sebab apa? Dia boleh menyebabkan organ damage, merosakkan organ-organ kita. Okay, dia boleh menyebabkan stroke and then macam-macam lagi lah. Dia boleh menyebabkan tekanan tinggi dalam otak kita, boleh menyebabkan blurred vision dan menyebabkan blindness. Orang boleh jadi buta ya. Lepas tu dia boleh merosakkan kidney kita jugalah, kidney shutdown. Jadi secara dengan tiba-tiba je tau kita boleh dapat buah pinggang kita rosak disebabkan oleh hypertensive emergency. So itulah hypertension ni, tekanan darah tinggi ni, dia something yang ramai orang ada lah kan, tetapi tak ramai yang tahu bahaya dia. Okay, dan dia juga boleh menyebabkan myocardial infarction, iaitu serangan jantung. Okay, hypertension ni kita boleh dapat serangan jantung, sesak nafas. Okay. Okay, next slide ya. Okay, ini warning sign. Okay, warning sign yang menyatakan tekanan darah kita tinggi. Kita ada chest pain, sakit dada, confusion, jadi confused, tiba-tiba macam tak tahu what's going on, confused ya. Sakit kepala yang teruk, salah satu simptom dia tekanan darah naik lah. Ramai juga yang pergi klinik kata doktor sakit kepala saya teruk hari ni, nak check tekanan darah. Baguslah, maksudnya diorang tahu kan all these warning signs. Lepas tu ear noise, buzzing, irregular heartbeat, okay? Denyutan nadi kita. Okay, nadi kita ni, denyutan jantung kita ni dia macam dep-dep, itu normal kan? Tapi kalau dia macam tak ada rhythm yang orang kata regular lah. Itu pun salah satu tanda sebab high blood pressure dia. And then nosebleed, hidung berdarah, boleh jadi juga sebab warning sign dia, sebab tekanan darah terlalu tinggi. Tiredness yang teramat sangat. Lepas tu vision changes, macam saya kata tadi lah, boleh menyebabkan buta dengan tiba-tiba, boleh tahu sebab tekanan darah tinggi. Okay, so siapa-siapa yang ada tu kena inilah alert dengan sign-sign ni. Okay, right, hypertension worldwide. Kita ada 1 in 3 adult has high blood pressure yang lead kepada heart attack and stroke.
Okay, heart attack and stroke ni ialah leading causes of death worldwide. Bukan dekat Malaysia sahaja, bukan dekat UK je, bukan dekat US sahaja, bukan dekat Europe sahaja, bukan dekat Turki, bukan dekat Australia sahaja, bukan dekat Jepun sahaja, worldwide, all over the world. The leading causes of death, heart attack, stroke yang disebabkan oleh hypertension, tekanan darah tinggi. Sebab tu back to what I said lah, saya walaupun busy berhormon diet, saya tetap seronok untuk coach pesakit-pesakit saya, kawan-kawan saya, sebab inilah dia komplikasi daripada tekanan darah tinggi. Okay? Okay, this one dia bagi tahu cara untuk kita prevent lah, untuk kita cegah tekanan menjadi tinggi, sama ada kita dah ada ataupun kita belum ada. Right, so healthy diet. Congratulations kepada kita semua. Okay, dan saya pun berterima kasih kepada Dr. Adibah yang introduce program ni kepada saya. So yes, hormon diet ni, anti-inflammatory diet kita ni sangat amazing sebab dia sangat menyeluruh dari segi cara kita handle, cara kita organize this program, cara kita ajar cara pemakanan tu, healthy diet, okay. Menyebabkan ada yang buat hormon diet dengan saya as early as 2-3 weeks. Normal BP dia, yang dah bertahun-tahun tak normal. Okay. So kita betul-betul jaga dari segi pemakanan. Lepas tu physical activity lah. Ini penting lah. Tak nak lah duduk je kan, tidur je kerja. Okay. Avoid tobacco, which is no smoking. Sign. Okay, no smoking lah. Ini memang related dengan darah tinggi jugalah. And then alcohol, rasanya kat sini tak ada lah. Lepas tu manage stress in a healthy way. Dengan cara yang sihat lah manage stress tu. Jangan pergi buka masalah dekat social media ke, okay, stress, lagi stress adalah kan kena bash. So dengan in a healthy way, manage stress in a healthy way. Okay. Most people with high blood pressure do not know they have it. Diorang tak tahu diorang ada. Most people. Okay. In fact, 1 in 4 men have hypertension. 1 dalam 4 orang lelaki ada hypertension. Tetapi ramai yang tak tahu. Kenapa tak tahu? Okay, simple lah jawapan dia, sebab tak check. Ramai juga yang saya tanya, okay, cik ada darah tinggi ke, kencing manis ke? Tak tahulah doktor, tak pernah check. Tak boleh lah macam tu kan. Kesihatan kita kena jaga. Tapi biasalah kadang-kadang tak sakit, memanglah tak pergi klinik kan. Buat apa pergi klinik? Itu pendapat yang most people ada lah. Tapi sebenarnya salah tau. Kita kena buat regular check up, regular screening. Sekurang-kurangnya setahun sekali. Kita kena buat. Walaupun kita tak sakit. Kalau tak, kita tak tahu. Sebab sometimes high blood pressure ni dia tak ada simptom. Okay, dia tak ada simptom. Okay, this is very interesting. Ada kadang-kadang orang jumpa saya kan, saya check blood pressure dia tinggi. Lepas tu saya memang tinggi lah kan, dah berkali-kali kita check. Dia kata saya tak nak lah, dia kata makan ubat, dia kata doktor. Sebab saya ada darah tinggi pun, kepala saya tak sakit, dia kata. Macam tu dia kata. Okay, sebenarnya kalau siapa yang ada darah tinggi, lepas tu bila darah dia naik, kepala dia sakit, itu bagus. Sebab badan dia bagi signal kepada dia, cakap dengan dia, tekanan darah kau tinggi ni, macam tu. Faham tak? So dia bagi signal kepada dia. Jadi kalau yang tak ada sakit kepala, bila tekanan darah dia tu naik, dia jangan seronok sangat macam wow, aku ni tak apalah, tak payahlah makan ubat pun, aku sakit kepala pun. Yang tak sakit kepala tu yang lebih bahaya sebab dia tak ada warning sign, dia tak ada warning lah. Tiba-tiba je sakit kepala, kena stroke, kena heart attack. Faham tak maksud saya? So the reason kita bagi pesakit kita makan ubat darah tinggi bukan sebab dia sakit kepala, sebab kita nak turunkan tekanan darah dia. Faham kan kat situ? Ramai orang salah faham, tak nak makan ubat sebab dia tak sakit kepala. Dia tak sakit kepala tu sebenarnya give more reasons untuk dia makan ubat. Okay, 1 in 4 male, 1 in 5 women have hypertension. Ramai kan, 1 daripada 5 yang dapat hypertension. Okay. Right. Okay. So kat sini apa dia tanda-tanda dia lah kalau kita tekanan darah kita naik. Macam tadi jugalah.
Dia fainting, dia rasa darah hitam, pening kepala, irregular heartbeat, muntah pun salah satu jugalah. Tapi muntah ni pun ada juga sebab-sebab lain dia muntah tu. Boleh jadi, okay, nausea macam saya mention tadi lah, rasa pening-pening tu. Alright, okay. Ini ialah komplikasi dia. Ini saya cerita secara kasar lah. Kalau nak cerita in detail, banyak lagi. Okey, ini secara kasar. Stroke. Okey, tekanan darah yang tinggi menyebabkan PAP. Okey, salur darah dekat otak kita pecah ataupun dia tersumbat. Sebab tekanan darah tinggi, dia akan menyebabkan tekanan tu, tekanan darah ni kalau kita boleh imagine kan, tekanan darah tinggi dalam salur darah kita. Okey, kat mana salur darah kita ni? Salur darah kita ni from head to toe, ada, semua ada kan salur darah ni. So apabila tekanan darah tinggi dekat salur-salur darah yang besar ni tak apa lagi. Tetapi apabila dia tinggi ni, dekat yang kecil-kecil inilah yang boleh menyebabkan stroke, boleh menyebabkan heart attack, boleh menyebabkan blindness, kidney failure, okay, dan menyebabkan penyumbatan dalam salur darah ni lah. Okay. Itu komplikasi dia. Okay. Okay, yang ni lebih kurang dengan tadi jugalah, heart attack, stroke. Cumanya saya nak highlight kat sini, dia tulis hypertension causes premature death. Apa maksud premature death? Premature ni maksudnya sesuatu kejadian yang terjadi sebelum sampai masa dia lah kan. Dengan kata lain, macam kalau premature babies, dia lahir before 36 weeks lah, 36 minggu. 36 minggu tu kira tempoh matang lah. So premature baby yang sebelum tu. So kalau premature death ni kita boleh ibaratkan dia preventable death lah. Kita boleh sebenarnya elakkan dia. Okay, of course lah, kita dalam Islam ni ajal maut di tangan Tuhan kan. Okay, tetapi asbabnya lah, darah tinggi tadi adalah sebagai asbab. Okay, honestly this is very menakutkan lah. Saya start jadi doktor lebih kurang dalam 22 tahun yang lepas. Okay, masa saya mula-mula jadi doktor dulu, saya jarang terima kes yang heart attack ataupun stroke yang kurang daripada 50-60 tahun lah. Umur yang dah orang kata dah kira berumur lah kan. Tapi sekarang jangan pelik, 20 tahun, 20-an, 30-an dapat heart attack. Betul kan tadi bah? We are getting younger. Makin kurang, makin rendah umur orang yang dapat stroke, yang dapat heart attack. Kenapa? Kenapa agaknya jadi macam tu? Kenapa ramai orang-orang muda yang dapat heart attack, yang dapat stroke sekarang ni berbanding dengan zaman dulu-dulu? Siapa nak jawab soalan ini? So, saya tengok dekat chat ya. Boleh tak siapa-siapa jawab kenapa? Kena panggil nama mah. Siapa nak jawab tu? Siapa nak jawab? Su lah jawab. Su jawab. Ustazah Hida jawab tu. Dah jawab pemakanan. Yes, betul. Pemakanan. Okay. Kita tengoklah mak ayah kita dulu kan. Mana makan aiskrim, mana makan KFC, mana makan McD. Yes, banyak makan cheese. Ni Kak Rock Kak Rock suka makan cheese ke? Lifestyle. Yes, it's very very true. Lifestyle. Sekarang TV ada remote control kan. Lepas tu lifestyle apa lagi? Masing-masing tak aktiviti luar kurang kan. Main game pun dekat phone. Kita dulu main apa? Main macam-macam permainan masa kecil dulu kan. Kita outdoor games lah kan. No exercise, betul. Okay. Dan don't be surprised saya biasa buat screening test dekat my clinic and biasanya saya buat dengan harga yang orang kata berpatutan sangatlah sebab saya memang nak promote orang buat screening test ni. And jangan terkejut kalau yang buat screening test tu saya dapati yang orang yang muda-muda ni result dia kadang-kadang lebih teruk lagi daripada orang yang dewasa, yang lebih berumur, yang macam makcik-makcik, pakcik-pakcik kat kampung tu yang
makan sayur keliling rumah, tanam sendiri, bayam-bayam kat tepi rumah, yang makan ayam kampung, yang tak makan aiskrim, yang tak makan, tak tahu, tak suka McD, semua tu. So result darah dia orang lebih elok lagi sebenarnya. Orang-orang muda ni result yang teruk kalau kita buat, bukan semualah, tetapi you be surprised lah tengok datang muda lagi buat blood test 30 lebih, ya Allah, tingginya kolesterol, ESR tinggi. Okay, right. So how to prevent hypertension? Okay, reduce salt. Okay. So dalam program ni kita guna sea salt yang mana dia mempunyai kandungan garam galian dia yang balance. Dia bukan simply sodium sajalah yang kita tak nak tinggi-tinggi sangat. That's why kalau ada apa-apa makanan ke yang kita beli tu kan, yang kita nak beli for program ni, Dr. Arifah akan tanya dululah, cuba tunjuk gambar, kita akan tengok kandungan sodium. Kalau tinggi kita tak bagi dalam program ni, okay? Eat fruits and vegetables. Memang kita buatlah dalam program ni kan, banyak makan buah dan sayur, okay? Avoid saturated fats and trans fat. Ni kita tak bagi kan, segala lemak-lemak semua ni kita tak bagilah, processed food. Avoid tobacco, okay, jangan merokok. Kita tak letaklah dalam HD ni pantang larang dia smoking tu, sebab smoking ni bukan pantang larang dia untuk orang buat HD je, untuk semua orang sebenarnya. Kita tak letaklah yang tu. And then alcohol pun rasanya tak adalah kot di antara kita yang alcohol consumption ni. Lepas tu kena physically active every day kena aktif, jangan duduk sahaja. Okay, nampak tak kolesterol, bad kolesterol, bertempek-tempek dekat ni, atherosclerotic plaque. Dia bertempek-tempek menyebabkan terbentuknya atherosclerotic plaque. So nampak tak kat sini, sempit je kan salur ni. Inilah secara kasarnya lah, inilah yang menyebabkan tekanan darah kita tinggi. Okay, ni kita ada good cholesterol, good HDL. Okay, sebab tu dalam program ni macam artik seed kita tu, kita ada omega 3 dan omega 9, which is good omega. Yang ni lah yang akan lawan balik yang bad omega ni, yang bad cholesterol ni. Okay, itu secara kasarnya lah. Okay, ni tengok. Bila kita ada sikit aja kan, ni dah tersumbat dah ni. Dah nak start tersumbat lah, dah banyak ni. Ini high cholesterol. Macam ni lah rupa bentuk dia kalau kita tengok keratan rentas dia. Okay, gambar-gambar ni semua saya memang pilih yang simple-simple je lah ya, untuk sudah senang difahami. Okay, ni nampak tak? Inflammation dalam kita punya salur kita ni, salur darah kita ni, menyebabkan terbentuklah plaque ni. Terbentuk, lama-lama dia akan terbentuk plaque lah. So tersumbatlah salur jantung kita. Alright, okay, jantung ni. Apa fungsi jantung kita? Jantung kita ni dia pump darah. Okay, pump darah ke seluruh badan kita. Ke atas pun dia pump, ke bawah pun dia pump, ke seluruh badan kita. Okay, kita tidur, jantung kita masih bekerja. Jantung kita tak rest pun. Okay, jadi kerja dia pump, relax. Kita dia pump darah ke paru-paru untuk diberi oksigen, masuk balik, dan dia pump ke seluruh badan, dia hantar oksigen tu ke seluruh badan kita. So dia tak berhenti bekerja, waktu kita tidur pun bekerja. Okay, ada tak, siapa tahu kat mana jantung ni dapat tenaga untuk dia mengepam darah tu? Kat mana dia dapat tenaga? Macam kita tak ada pun ambil plug ke charge jantung kita ke kan, masuk elektrik, tak ada pula kita ambil macam masuk minyak kereta, tak ada kan. So kat mana jantung kita dapat tenaga? Okay, kejap ya, ada check. Okay, contoh dah tiap menyebabkan salur darah menjadi bagi air darah tinggi akibat daripada pemakanan. Okeylah, pemakanan yang banyak lemak-lemak tadi tu lah. Okay. Dia menyebabkan salur menjadi sempit lah. Pemakanan-pemakanan yang kita avoid dalam HD kita tu lah. Okay. Nak jawab soalan tu tadi. Okay, ada tak siapa nak bagi tahu saya kat mana jantung tu dapat sumber tenaga untuk dia bekerja? Untuk dia pump tu dia 24 jam bekerja. Masa-masa kat jantung kita tu. Kat mana dia dapat tenaga? Sumber tenaga dia.
Okey, tak apa sebab kita pun kesuntukkan masa kan. So saya jawab lah. Okey. Dia sebenarnya oksigen lah. Oksigen yang dibawa oleh salur darah ni. Salur darah ni dibawa oksigen ke muscle-muscle jantung kita supaya jantung kita dapat bekerja untuk pam darah tu. Faham tak? Untuk dia bekerja. Jadi katakanlah tiba-tiba je besar tersumbat salur darah kat sini. Jantung tu tengah pam, relax pam. Tiba-tiba adalah yang ni, atherosclerotic plaque tadi tersumbat dekat salur jantung ni. Tiba-tiba jantung tak dapat pam darah. Itu dah jadi tengah main futsal ke, tengah main badminton ke, tiba-tiba tekan dada, jatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab heart attack. Dan most of the sudden death mostly disebabkan oleh heart attack. You'll be surprised ya kalau kita tanya orang-orang yang forensik kan, bila kita ada a case of sudden death, kalau selalunya kalau kita pergi periksa keadaan mayat tu, biasanya dia akan duduk macam ni. Duduk macam ni, dia pegang jantung dia. So most of sudden death disebabkan oleh heart attack. Kalau kita perasan, most of sudden death memang kedudukan macam ni, jatuh. Nampak ke tangan saya? Macam ni kedudukan biasanya orang yang sudden death. Sebab apa ni? Ni tersumbat dekat salur jantung kita. Faham kan? Semua faham ke? Rasa macam pelik pula kan bila kita bercakap macam sorang-sorang macam ni, saya pun tak tahu you faham ke tak. Okay, so cuba type 1 kalau faham. Adakah siapa-siapa tak faham? Dr. Alibah dah, okay. Right. Okay, Alhamdulillah. Okay, tak apa. Kalau siapa tak faham, nanti boleh tanya soalan. Dan kalau kita kesuntukkan masa, boleh je PM saya. Ataupun nak lebih jawapan yang lebih best lagi, PM Dr. Alibah. Sebab dia lagi pandai explain. Okay. Right, this one how to lower your blood pressure in 20 minutes. Ini basically dia nak ajar kita cara untuk bertenang je lah ni. Kita kena apa, katakanlah tiba-tiba lah kan, orang selalu cakap kan apa, blood go upstairs. Tiba-tiba my blood go upstairs. Tiba-tiba dia orang cakap untuk darah naik kan. So cara nak bertenang, okay. Contohnya lah masa raya-raya ni kan, tiba-tiba malam raya nak masak rendang, gas habis ke apa ke, blood go upstairs. Okay, inilah cara kita untuk bertenang. Sit quietly, breathe slowly, okay. Relax your muscle semualah supaya tekanan darah kita turun sikit. Kita bolehlah juga buat macam ni kalau tiba-tiba kita rasa macam ni lah, kalau orang yang memang ada hypertension for a long time, biasanya dia tahu tau, biasanya dia boleh tahu bila waktu tekanan darah dia naik. So boleh buat relaxation punya ni lah, bila rasa macam darah dah naik tu. Okay, so lifestyle changes untuk lower blood pressure, get moving, okay, with regular physical activity. Activity ni memang kena buat lah, no excuse lah, okay, get moving. Focus on nutrition, yang macam mana kita buat sekarang lah. Cut the salt, okay, take medication, yang mana ada darah tinggi, ambil lah ubat tu dulu. Tapi kalau dah tak ada, bolehlah stop kan, tapi kena make sure dengan nasihat doktor lah, jangan memandai sendiri, okay. And then check your blood pressure. Kena check lah blood pressure. Jangan main apa, agak-agak je saya tak ada blood pressure, okay. Lose weight. This one also kita buat dalam program kita, lose weight. So secara automatik bila kita lose weight, kita akan lower our blood pressure, okay. No smoking, no alcohol, and then de-stress and sleep well, okay. Semua dah dengar kan yang Dr. Alibah pasal sleep tu. And then de-stress is very very important untuk kita de-stress. Hari-hari ni kan, kalau lah ada orang bagi tahu saya tak pernah stress doktor, wow, memang saya sangat impress lah. Dan saya rasa tak tahulah nak percaya ke tak, sebab saya rasa memang to some extent ada jugalah stress sikit-sikit kan. So kita kena de-stress, always de-stress yourself. Macam kalau saya sendiri, untuk distress ni saya suka pergi Zumba. Sebab dia macam, it's not just the exercise part, tapi dia macam buat kita happy tau. Bila kita dah mengarut-ngarut, tak reti step semua, keluar lagu apa, macam-macam kan. So kita rasa distress lah bagi saya suka macam tu. So kita, masing-masing kita kena cari cara untuk distress ourselves. Okay. Walking for just 30 minutes a day helps you to reduce stress.
drop weight and lower blood pressure and therefore improve immunity. So 30 minit saja kita berjalan setiap hari, kita boleh reduce our blood pressure by reducing stress semua. Okay? So saya laju sikit lah ya. Okay, now how hormone diet reduces blood pressure? Siapa dah jawab? Banyak dah saya cover tadi dah sebenarnya. Saya cuma nak tie that together. So macam mana hormone diet reduce blood pressure? Ada orang nak jawab tak? Hasni jawab. Hasni ada sini? Hasni ada tak? Saya nak menyeru nama ni. Jadi macam apa orang kata revision lah, banyak dah saya cakap tadi kan. Yes. Ni Su tanya How? ni. Su tanya Ma. Okay, Senaman okay. sesuai tak kepada mereka yang ada hypertension? Ni Cikgu Zura tanya. Sesuai. Jai, tengok cik tu. Oh, saya tak nampak soalan tu dah ke atas ya. Okey, sesuai. Memang orang hypertension pun memanglah kena buat senaman lah. Sebab senaman boleh mengurangkan tekanan darah lah. Memang kena buat. Okey. Tapi kena bersesuaian lah. Jangan overdoing. Senaman ni pun dia ada cara-cara dia kan. Okay. How hormone diet reduces blood pressure. So cara dia sebab kita fokus on anti-inflammatory diet. So kita akan reduce lah keradangan dalam salur darah yang saya tunjuk tadi tu kan. Kan tadi saya tunjuk keradangan dalam salur darah semua tu. So kita mengamalkan anti-inflammatory diet. So that's why the result is very significant. Cepat aja tekanan darah boleh turun. Sebab kita dah fokus on anti-inflammatory food. Okay? Itu yang pertama. Yang kedua, sebab kita boleh stabilkan hormon kita. Hormon diet kan? So kita stabilkan hormon insulin, kita stabilkan the whole hormone system dalam badan kita. So kita ada hormon aldosteron ni, dia control blood pressure kita. Okay? Okay, lepas tu kita guna selection of good omega untuk balancekan bad omega 6 yang kita dapat daripada segala pemakanan kita yang goreng-goreng, all the fast food, banyak keradangan kita balancekan balik. Sebab tu musim-musim perayaan ni jangan lupa RTC tu nak pergi mana-mana pun bawa ya. So untuk kita balancekan balik segala keradangan yang kita makan tu. Okay, so hormon diet juga causes reduce stress. So reduce stress secara automatik akan reduce kita punya blood pressure, menurunkan tekanan darah kita. Okay, and then combination dalam hormon diet ni sendiri kita ada AO juice, antioxidant juice. Ini dah memang tinggi dengan antioxidant ni untuk lawan inflammation, and then kita ada night juice kita, jus malam kita. Okay, saya cuma nak sentuh sikit pasal jus malam ni Jus malam ni dia mengandungi nitric oxide, dia kombinasi daripada resipi jus malam tu, dia boleh menyebabkan kandungan nitric oxide yang tinggi dalam salur darah kita. So dia menyebabkan salur darah kita membesar. Okay, kita nampak ni smooth muscle ya, otot-otot salur darah kita ni. So nitric oxide ni dia membantu dilate, dia menyebabkan vasodilatation. Dia dilate salur darah kita. Jadi salur darah tadi jadi lebih besar. So tekanan darah dia jadi rendah. Okey, kalau siapa perasan ya, kalau saya sendirilah, sebab tu kita jus malam ni kita suruh minum waktu malam. Okey, sebab dia menyebabkan, dia memberi kesan untuk kita lena tidur, satu. Lepas tu satu lagi sebab dia menurunkan tekanan darah kita. Jadi saya pun perasan kadang-kadang kalau saya minum awal sikit, macam pukul 8 ke, lepas tu pukul 10 tak tidur lagi ke, dia akan rasa dizzy sikit, sebab tekanan darah saya normal, dia macam turun sikit. Tak apa, itu tak bahaya, tapi menunjukkan dia ada vasodilatation effect. Macam tu, dia membesarkan salur darah kita ni. So jus malam tu kalau boleh jangan tinggal lah. Kalau siapa yang ada darah tinggi, ada kolesterol tinggi tu, memang rasa dia tak berapa sedap sangat jus malam tu berbanding dengan AO jus. Tetapi kita boleh alter lah rasa dia tu. Contohnya kita letak banyak AVG, saya rasa dia okey lah rasa dia kalau kita letak banyak AVG. Sebab yang tak sedap tu macam halia tu kan, tak sedap. Tetapi it's very very good jus malam tu. So kalau boleh jangan tinggal lah kalau siapa yang ada darah tinggi dan siapa yang tak nak ada darah tinggi. Dah dengar kan tadi apa yang saya beritahu pasal darah tinggi tadi, bahaya darah tinggi tu. Okay,
So dia boleh support healthy blood pressure, nitric oxide ni tadi, support sexual health. Okay, dia salur darah kita ni daripada sebesar-besar salur darah kepada sekecil-kecil salur darah lah kan. Jadi apabila kita ada vasodilatation dekat salur-salur darah yang kecil, yang dekat bahagian sulit semua tu, dia boleh support sexual health. Okay, dia support energy production and ni lah semua ni efek nitric oxide. Okay, ni benda yang sama lah secara detail. Okay, so ada orang tahu ke 17 of May ialah World Hypertension Day. Seberapa hari lagi? It's World Hypertension Day. Dia sebenarnya nak bagi kita awareness about hypertension. Tetapi kita lebih advance lagi. 13 Mei lagi kita dah aware pasal hypertension. Okay? Sebenarnya saya sendiri pun tak ingat pun World Hypertension Day ni. Birthday sendiri pun kadang-kadang tak ingat. Kalau memang tak ingat lah World Hypertension Day ni semasa waktu prepare presentation ni lah baru ya ke, okay. Okay, so again macam kita sebut tadi lah, cara-cara lifestyle changes and know your numbers. Know your numbers tu penting. Ramai orang tak tahu sebenarnya. Bukan tak nak makan ubat, tapi tak tahu dia ada darah tinggi. So know your numbers. Okay, sekarang ni kita hari-hari nak tahu numbers COVID kan. Numbers hypertension kita pun kita kena tahu juga. Okay, so pergi check lah kalau siapa-siapa yang tahu. And lebih bagus lagi kalau kita ada blood pressure monitoring tu kat rumah. Tak mahal pun blood pressure monitoring tu. Boleh beli letak kat rumah supaya kita boleh check secara regular lah. Okay, so last kali, take care of your body is the only place you have to live in. Okay, body kita ni the only place we have to live in. Dah tak ada body lain dah. Rosak yang ni dah tak ada dah. Macam rumah kita. Tak apa, kalau rumah yang sekarang kecil, kita boleh pindah rumah besar kan. Kereta sama juga kan, kita boleh tukar. Macam bagi saya lah, kereta besar ke rumah besar tu tak penting. Yang penting body yang sihat, badan yang sihat. Sebab it's the only place you have to live in. Dalam badan kita ni kita nak live in. Okay. Okay, so with that, saya itu slide terakhir lah. Okay, jap tengok dekat chat ya. Ada soalan Maha? Sedap je semalam. Yes, bagus. Rodiah sedap je semalam ya. Waktu bila sesuai nak cek tekanan darah. Okay, dia waktu yang kita paling relax sekali. Bila rasanya relax? Selalunya saya advise waktu malam lah, waktu macam ni. Lepas sembahyang isyak, relax-relax, tengok TV ke apa, lepas mengaji semua. Okay, kalau bangun pagi tu, kalau saya lah, saya tak tahu orang lain. Lompat dari katil tu, kalut lah macam-macam nak buat hari ni. Biasanya kalau waktu kita rushing ke dia naik sikit lah. So yang terbaiknya waktu kita relax. Okay. Kejap saya scroll up lagi. Ada tak soalan-soalan lain lagi? Tak ada kot. Okay. Ini okay, itu sajalah. Sorry lah lebih masa lah ni kot.